الحمد لله القائل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ويخلق ما يشاء وهو عليم القدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العزة والجلال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang Jumaat dikasih sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berada dalam akhir Syaban. Hari ini kita berada 22 Syaban kalau mengikut takwih majlis lah, dan bersamaan dengan 25 Minakum kita 2564. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sihat, boleh kita menunaikan yang dikata yang kita duk tunggu-tunggu di dalam bulan Ramadan. Maka di sini pada hari yang mulia ini saya cuba nak membawakan kepada kita sikit tajuk mengenai dengan persediaan di kalangan pemuda kita di dalam menghadapi dalam bulan Ramadan. Ya wachun kapkan tong rap su Ramadan kita nah. Sebenarnya saya sebut ya wachun itu masuk sekali lah orang tua kita yang bersama dengan kita hari ini. Sebagaimana yang ayat yang saya baca itu tadi, yang mana artinya ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada lemah, dha'f. Dalam tafsir mengatakan daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada air mani yang lemah kita nah. Summa ja'ala min dha'fin quwwah, dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita masa budak-budak kita lahir dalam perut ibu dengan keadaan yang lemah, sebagaimana yang kita lihat anak-anak bayi-bayi yang baru lahir buat kita nah. Jadi selepas itu pula Allah Subhanahu wa taala apabila kita jadi bayi dan membesar, itu yang dikatakan quwwah. Membesar sini ialah dikatakan belia ataupun jawacun dan sebagainya buat kita nah. Kita dah besar, kita dah kuat, dalam sekitar umur kita 18 sampai kepada 45 ataupun 40 dan sebagainya. Ada banyak mereka yang memberikan pentafsiran tentang belia itu sendiri. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fa, dan selepas itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kuat, umur kita cergas, umur kita hebat dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lemah. Wasyaibah di sini kalau kita nak tengok ialah ubah. Ubah ni menunjuk kepada kita bermula dah tua buat kita nah. Jadi ubah-ubah tu juga nak menunjukkan kata kita tu berumur buat kita nah. Ya khuluqu ma yasha, itulah kejadian yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Alimul Qadir,
dan Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Maka di dalam ayat ini jelas kepada kita, gambaran kita di dalam kita hidup di dalam dunia ni jelas kepada kita. Yang pertama ialah Allah memberikan kita lemah masa kita budak-budak lahir, baru bayi budak-budak itu tadi, setahun 2 tahun, dan membesarkan kita. Dan selepas tu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jadi orang muda, orang kuat, sekitar 10 sampai kepada 40-45 tahun. Semua ni kita akan dilalui kalau kita sebagai manusia, kalau kita tidak diambilkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita akan dilalui kita masa lemah dan masa dewasa, dan lepas tu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masa tua pula buat kita ni. Jadi 3 gambaran-gambaran ini jelas kepada kita kalaulah kita duduk di dalam dunia ini. Itu siapa yang cerita kepada kita? Ialah Al-Quranul Karim. Masya Allah, Al-Quran yang menjelaskan kepada kita. Kita tak payah dah nak cari bahaya-bahaya yang lain buat kita. Kita payah merajakkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kemarin kita pihak Sunbarikan Wisyakan hak Mahawilai Naratiwa Rajna Karim ni kan mau kampi Al-Quran kepada mahalai ini. Ustaz rasa kagumlah daripada ucapan, daripada atikan badi, daripada Nayuk Sepa kita wasa. Masya Allah. Kita kata Al-Quran ini tidak ada orang yang teng reng, orang yang karang. Kita tidak ada orang yang karang. Ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara dua-dua orang itu tadi, dia rasa gembira dan dia akan baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan apa kepada beliau itu tadi. Jadi itulah Al-Quran sebagai benda yang besar kepada kita. Jadi saya nak kaitkan kepada kita, orang-orang muda kita, jangan lupa bapak kita tidak beberapa hari lagi kita akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada kita yang dikatakan Syahrus Siyam, bulan berpuasa kita. Sebagaimana ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan oleh kamu, atas kamu itu ialah berpuasa. Semoga, dan puasa itu bukan difardukan kepada umat kita saja, puasa itu yang difardukan kepada umat yang sebelum kepada kita, tapi berlainan bentuk. Puasa umat yang terdahulu ada juga, tapi berlainan bentuk kita Jadi dalam puasa-puasa itu semoga kita dapat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam puasa ini jelas kepada kita, salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup di dalam dunia ini perkara yang boleh kita break. Gapo break dimaksudkan buat kita ni? Kalaulah kita naik kereta, kita break kereta tu, benda yang bahaya-bahaya kita break. Nak jatuh lubang kita break, nak pergi tepuh orang kita break. Kalau kita naik kereta, kalau kereta tu tidak ada break buat kita, Alfa ke Mercedes Benz ke kereta hak mahal-mahal pun orang tak beli buat kita. Kalau break tak ada buat kita. Kereta mahal setara mana pun orang tak beli. Jadi kita ni Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita comel pada kita ni. Dan kalaulah kita manusia kita ni tidak ada break, lagu mana buat kita? Bandingkanlah dengan kereta itu tadi buat kita Dan dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala jelas kepada kita dalam surah Al-Baqarah juga, Allah memberikan kita Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita supaya kita
dapat petunjuk sebagaimana yang saya cerita itu tadi. Orang-orang yang bukan Islam, apabila dia baca Al-Quran, Masya Allah, dia kata di dalam tu Masya Allah, pengertian yang begitu hebat, maksud yang begitu hebat, makna yang begitu hebat. Semoga tunggu kepada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Negara-negara yang Europe, Eropah yang maju, yang sebab Al-Quranul Karim, mereka baca isi-isi yang ada, tetapi mereka tidak beriman. Nah, jadi nak cerita pada kita Al-Quran, orang panggil benda yang berharga kepada kita, janganlah kita dimain-mainkan. Sidang Jumaat jadi kasih sekalian, pemuda-pemudi kita kalau dengar pada khutbah hamba hari ini, insya-Allah, nah, dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ini jelas hadis kita, selalu kita telah dengar semua. Apabila mari bulan Ramadan, Allah bukanya pintu syurga dan Allah tutupnya pintu neraka, dan Allah kuncikan, belangkukan mat daripada asyayatin, syaitan itu buat kita ni. Jadi kalau kita kira agak bulan Ramadan ni, kalau kita faham daripada hadis ni agak, kita tu buat benda baik belakalah. Nah, sebab syaitan tu dikunci dah. Tapi kenapa kita pergi buat, ada lagi manusia kita tu yang pergi buatkan benda yang jahat. Nah, ini ada dalam pengertian daripada ulama mengatakan syaitan-syaitan yang kecil-kecil itu memang Allah Subhanahu taala dikuncikan, cuma ada ketua-ketua syaitan buat kita dah. Nah, jadi itu daripada antara hadis itu tadi. Ini nak menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk kita membuat kebaikan, untuk kita dapat balasan benda-benda yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita dikehendaki di sini, kaum ibu, kaum ayah ataupun orang muda kita yang berada di sini, kita pasti, saya nak bagi kepada kita supaya kita dapat panduan. Yang pertama, macam mana ni kita nak jadikan kita orang-orang al-khair dalam bulan Ramadan ataupun bulan seterusnya, ataupun jadi kita akhlak ar-Ramadaniyah. Yang kedua, kita nak menjadikan orang-orang kita ini al-ata, orang selalu memberi. Dan yang ketiga, kita nak jadikan orang-orang kita itu al-banna, suka apa ni buat kita prap tua kongrau ni, suka kita ubah sesuaikan diri kita mengikut isu semasa, mengikut yud samai, tapi berlandas kepada Al-Quranul Karim. Jadi di antara perkara yang saya nak bawa kepada orang-orang muda kita hari ini, dan orang-orang yang bersama jugalah, orang tua kita pun boleh pakai belakang buat kita, cuma nak jadi tajuk sedap sikit kepada kita ya. Nah, jadi yang pertama ialah kita kena i'dad, kita kena buat persediaan kita untuk nak menerima li syahrul Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Kata ulama mengatakan, kalaulah kita nak pergi perang, kita tak buat persediaan, maka kita kalah. Nak pergi perang, tidak ada pedang, tidak ada gapogi yang gitu, maka kita kalah. Begitu juga kita yang berada dalam bulan Ramadan, kalaulah kita tak buat persediaan kita untuk menempuhi dalam bulan Ramadan, takut-takut kita habis dalam bulan Ramadan tak dapat pahala daripada Allah, bahkan dapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya kita kena buat i'dad hati kita ni, kita lawai kedak ni, yang mana kita nak menemui minggu depan tu dalam bulan Ramadan. Sebab saya tahu kadang-kadang adanya manusia yang tak terima menerima dalam bulan Ramadan. Bukan perekat buat kita, perekat orang-orang pensyarah pun ada buat kita tak terima bulan Ramadan ni. Nah, sebagaimana saya belajar dulu di Afrika dulu, di Sudan dulu, kadang-kadang kita pergi jumpa orang-orang yang perekat profesor dah. Oh, kita kata bulan Ramadan ni dia isap okok lagi. Oh, dia kata sakit sikit, tapi tengok dia segar. Tapi kita tengok dia tu tiap-tiap tahun. Nah, jadi nak cerita kepada kita, adanya manusia kita tu
Islam pensyarah tapi tak terima bulan Ramadan, tidak sedia. Nah, maka kita semoga kita Allah SWT menjauhkan kita. Nah, kita buat persediaan kita untuk menempuhi bulan Ramadan penting kepada kita. Nah, orang panggil tanzim. Kita buat aturkan dalam bulan Ramadan kita. Apa perlu yang kita diaturkan? Ada ulama mengatakan kalaulah kita orang-orang awam ni, nah, kita duduk sehari-hari ni, we baca Quran buat kita sejuh sehari tak apa dah. Sejuh sehari maknanya 5 waktu 4 muka surat sehari buat kita dah baca Al-Quran. 5 waktu tu 4 maka 20, maka habislah kita satu juzuk. Ini satu plan kepada kita supaya kita membacanya Al-Quranul Karim. Kita tak say we kepada orang-orang muda kita, ayah-ayah kita tu duduk dengan keadaan tengok drama, tengok lakon, tengok gapo semua tu, rugi masa buat kita nah. Kalau kita lihat di negara-negara Islam kita, di negara Arab pun sama, kadang-kadang apabila mari dalam bulan Ramadan, oi pandai buat dia dah. Dia buat lakon sedap-sedap buat kita. Musalsalat, hak bagus-bagus tu. Nah, orang-orang kita pun terlekat. Nah, kadang-kadang hak nak akhir tu, nak sambung esok tu, ya we terlekat lagi kepada kita. Nah, sedapnya kalau lah royak gocoh kat nak gocoh tu. Nah, jadi kita terikat nak tengok lagi. Itu yang kedua, kita kena jaga baik buat kita nah. Dalam bulan Ramadan itu kalau boleh kak TV kita tu jangan duk buka sangatlah buat kita nah. Kita cuba memperbanyakkan amalan-amalan kita. Kita cuba bagikan masa-masa kita dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Dan juga dalam bulan Ramadan iqla'at anil majalis an-namimah. Kita cuba menjauhkan amalan kita daripada kita duduk ngopak apa kita. Bulan Ramadan kita duduk atas gerai ramai-ramai bicara orang tu, bicara orang ni, bicara kehuduh orang tu, kehuduh orang ni. Nah, kita semoga menjauhkan kita daripada kita kecek fulan wa fulan, orang tu buat kita nah. Kita cuba jauhkan. Iqla'u 'anil 'adat as-sayyi'ah. Kita cuba buat orang muda kita adat-adat hak tak molek buat kita deh. Tapi yang kata dalam buku tu, maaflah bukan saya kata kita ni, orang-orang yang tadkhin, orang merokok tu kalau boleh adat-adat tu nah buai-buai lah buat kita insya-Allah. Nah, dia bukan qada orang panggil, adalah orang kita kata hukum makruh dah. Ada orang kata hukum makruh. Tapi no yang kata kepada kita bahawa hak benda-benda yang kata di sini ada tu sayyi'ah ya dibanding ke at-tadkhin, mana orang merokok buat kita deh. Kalau kita boleh kita menjauhkan perkara-perkara itu, kita merokok kita buang. Apabila mari masa Ramadan ini kita buang, dan seterusnya kita akan hilangkan dengan kita merokok itu. Merokok ni bukan sekadar rugi masa, bahkan menjadi penyakit kepada kita buat kita nah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita menjadikan orang-orang muda kita orang atak, orang suka beri buat kita. Nah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni ia bagi kepada kita ni bukan mencakupi semua dak. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada orang tu kaya. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberi orang tu ada ilmu. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada orang tu gagah tenaga. Apa lagi buat kita? Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberi orang tu yang kaya raya. Maka dengan mana Allah Subhanahu Wa Taala tu memberikan kepada kita tu, kita cari buat kita. Hak mana hak kita boleh bantu kepada ummah. Kita boleh bantu kepada masyarakat kita. Khususnya orang muda, sebagaimana ulama yang mengatakan asy-syabab aimadul ummah. Pemuda itu sebagai tiang kepada masyarakat, tiang kepada ummah buat kita. As-salat imaduddin, semaya sebagai tiang agama, tetapi asy-syabab aimadul ummah buat kita. Pemuda ni sebagai tiang kepada negara. Kita bayangkanlah, kalau orang muda duduk dalam keadaan kelalaian, kalau orang muda tak tahu gapo, masa depan kita tak tahulah macam mana Islam kita yang akan datang. Nah, jadi kita orang-orang muda marilah sama-sama kita cuba dengan tenaga, dengan harta yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, kita cari buat kita.
Dalam 4 perkara atau 5 perkara hak saya sebut itu tadi, nyo ada hak mana so kepada kita tu. Nah, kalau ada semua molek. Nah, sebagaimana ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, wa yut'imuna at'amu ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita selalu memberi makan kepada yang kita dikasihi, ialah orang miskin, anak yatim dan orang yang kena tawanan buat kita. Nah, kita suka kalau kita ada duit kita cuba beri. Itu dari segi harta. Dan juga kita orang muda, kalau kita ada tenaga, kita cubalah bagi tenaga kepada kita. Khususnya dalam bulan Ramadan ini, orang muda kita mari masjid, cuba caklah tentang khaimahnya makan ni, sebab kita buka puasa ke masjid dah. Kita cuba supaya hari ni alhamdulillah kita telah lihat bahawa dalam masyarakat kita keseluruhannya, saya pasal bersyukur hari ni. Kita tengok dalam live ada muda atas tu, di sana ada bersih kubur, di sana ada bersih, di kawasan tu bersih kubur, nak membersihkan kubur, masya-Allah. Kita telah tengok bahawa tetapi orang muda tak ramai lagi buat kita tekankan sikit orang muda supaya orang muda bersama dengan orang tua dalam membersihkan kubur itu tadi buat kita. Yang ketiga ialah macam mana kita nak menjadi orang-orang yang selalu benar, selalu mengubahkan sesuaikan sifat kita. Kita peraturan kita tu wida dengan setanakan hak duk learning, tapi mengikut Al-Quran Al-Karim. Satu contoh kepada orang-orang muda kita dalam bulan Ramadan ini, kita cuba membacakan buku-buku buat kita. Tahsilul ilmiah, kita cuba membacakan buku-buku yang berfaedah. Sebagaimana satu contoh buku-buku yang kecil, penyakit ummah. Satu buku kecil penyakit ummah kita cuba baca. Apa dia ke hak penyakit percacak kita tu. Kita bacalah buku kecil-kecil selain daripada Al-Quranul Karim. Janganlah kita selalu membanyakkan tidur kita itu yang memang kita takut. Sebab saya ni cerita kepada kita ni, kita malah di satu hari nanti ni, kaum ayah, orang muda kita, kaum ibu yang kalaulah dengar pada hari ni, insya-Allah kita malah tengok satu hari nanti ni, yauma yab'asuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullah wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Waktu kita takut buat kita satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua ni buat kita, semenjak ummah Nabi Adam alaihissalam sampai kepada ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunabbi'uhum, Allah bentangkan apa hak kita duk jalan masa kita hidup dalam dunia dulu. Kita cuba bayangkan orang yang berjuta-juta. Ya bayangkan, ya tayarkan hak kita zaman kita tu umur 15 tahun tu, hak mana ditaklifkan, hak mukallaf kita tu dia tayar sampai kita matinya. Cara hidup kita macam mana? Kalau kita jenis minum, dia tayangkan. Kalau kita suka bermasjid, alhamdulillah dia tayang semua buat kita. Itu yang kita takut. Bima amilu, apa kita buat, ahsahullah. Allah ni dia tak lupa. Allah hak kita sikit banyak ni, Allah ni hebat. Asal Allah kan cek sosok amalan kita. Tetapi manusia itu yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya takut. Kita cuba ingatlah satu hari nanti kita di pada mahsyar nanti, Allah akan tayangkan kepada kita semua kita amalan kita yang ada. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya cuba walaupun panjang sikit tak apa, kita nak sikit ya. Saya cuba nak bagi pandangan buat kita sekarang ni yang kita tengok sebagaimana yang berlaku songkram rawang Rusia kat Ukraine buat kita ni. Jadi saya rasa dalam hati-hati kita mungkin akan tertanya-tanya, kita nak duduk belah mana ni buat kita ni? Kita nak duduk sebelah mana ni buat kita ni. Tapi saya sendiri pun nak cerita kepada kita payah juga. Cuma kita boleh tengok daripada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Islam kita baru mula-mula timbul pada ketika tu nah. Jadi pada ketika tu berlakunya peperangan di antara Rom dengan Farisi buat kita ni. Kita cuba tengok di dalam surah Alif Lam Mim Rom tu dia cerita benda-benda itu. Orang panggil ayat yang mula-mula buat kita ni. Jadi puak-puak kufar Quraisy tu pada ketika tu dia tu duk perlu siapa buat kita, dia duk sokong siapa, dia menghinanya kepada Nabi Muhammad, dia sokong kepada Farisi Farisi itu pada ketika itu Iran lah ni lah, tapi masa dulu tu dia tu beragama orang panggil bersembah api buat kita, Majusi, bersembah api dan sembah berhala pada ketika tu. Dan Rom itu pada ketika itu dia pun sembah Allah Subhanahu Wa Taala, orang Kristian buat kita ni. Cuma dia berlainan dengan amal ibadah kita. Jadi pada ketika tu jadi orang-orang kufar Quraisy tu dok menghina kepada Nabi Muhammad. Masa tu Islam kita tak kuat dah. Tapi Nabi kita pun ala hati dia pun ada juga di segi dia tu dia pun nak sokong kepada Rom sebab masa tu Rom yang berhampir sebab dia tu sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Farisi dia sembah daripada api dan berhala pada ketika itulah buat kita ni. Tapi nak cerita pada kita ada yang berlaku pada zaman Rasulullah. Maka bagi kita juga kita cuba tengoklah apa yang boleh memberi kebaikan kepada ummah kita buat kita ni. Apa yang boleh memberikan kebaikan kepada ummah Islam kita buat kita ni. Dan satu lagi kita juga pasti berdoa kepada Allah semoga peperangan itu semoga berhenti dengan cepatlah sebab dah sebulan dah buat kita ni, dah sebulan yang berlaku kepada kita tidak tahu ke mana-mana lagi lah. Dan kita mujur bagaimana negara Turki sebagai orang yang tengah buat kita ni. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita selawat kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'idil islam wal muslimin wa'idil syirka wal musyrikin ودمر أعداء الدين من الكافرين والمنافقين وإلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى الاعتصام بحبلك المتين واتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.